inverse matrix. Okay. So semalam kita dah tengok how to find determinant. So dalam finding determinant kita tengok macam mana nak cari cofactor, macam mana nak cari cofactor minor apa semua-semua tu kan. Okay, so hari ni kita akan cari inverse. Okay, so ada 3 cara to find inverse of matrix. Okay, the first one adalah menggunakan adjoint. Okay, the second one adalah menggunakan properties. Okay, dan the third one kita akan menggunakan ERO. So untuk hari ni saya nak fokus kepada adjoint dan juga properties. ERO nantilah hari Rabu nanti. Okay, okay, so kita tengok dulu contoh. Macam biasa kita tengok contoh lain dulu sebelum kita masuk kepada soalan tutur. So example 1, find the inverse of A by using adjoint method. Selalunya dia akan bagi tahu, ataupun kalau dia tak bagi tahu direct pun dia ada hint. Kita nak guna cara apa untuk cari untuk cari inverse matrix. So untuk soalan ni dia dah bagi tahu adjoint method. So untuk cari apa Untuk cari inverse menggunakan adjoint method untuk 2 by 2. Okay, untuk 2 by 2 matrix. Okay, saya terus tulis formula dia. A inverse equals to 1 over AD minus BC times D negative B negative C A. Okay, so datang mana A, B, C, D? A, B, C, D. Okay, so this is the formula yang you need to know to find inverse 2 by 2 matrix. Dah saya rasa ni pun kebanyakan yang dah tahu. Okay, AD minus BC tu apa? Darab. Darab. Formula apa tu? AD minus BC. Determinant. Yes, formula determinant. Thank you Sufian. So this is formula determinant. So sebenarnya formula asal dia adalah 1 over determinant times satu matrix. Itu matrix tu kita akan tengok kejap lagi. So kita pun cari A inverse is equals to, so masukkan 1 over AD, so 2 times 2 minus BC 3 times negative 1. Okay, lepas tu masukkan D negative B negative CA. So D negative B negative C A. Okay, okay, hati-hati dekat C tu lah. C kita adalah negative 1 tapi dalam dalam formula kita kena tak negative C. So that's why saya tulis 1 sahaja, negative 1. Okay, so kira determinant kita akan dapat 4 plus 3. So dapat berapa tu? Determinant dapat berapa? 7 kan? Okay, so 2, 1, negative 3, 2. Then darabkan 1 over 7 bagi setiap matrix tu. Kita akan dapat 2 over 7, negative 3 over 7, 1 over 7, 2 over 7. So ini cara untuk cari 2 by 2 matrix, inverse untuk 2 by 2 matrix. Gunakan formula 1 over determinant times D negative B negative C A. Okay, ni sebenarnya dia macam ni je. Yang ini tukar kedudukan, yang ini letak negatif, yang ini letak negatif. Itu sebab kita dapat yang ini. Okay, so done for question number 1. Ini untuk 2 by 2 matrix. Sekarang kita akan cari inverse untuk 3 by 3 matrix. Okay, so for example I have this matrix 3, 2, 0, negative 4, 0, 4, 0, 2, 1. So formula untuk ni menggunakan adjoint method. Formula to find inverse masih lagi sama macam tadi. 1 over determinant times adjoint A. Okay, so hari ni kita akan berkenalan dengan matrix baru iaitu adjoint. Semalam kita dah berkenalan dengan minor dan cofactor. So hari ni kita akan berkenalan dengan adjoint. Dan adjoint ini adalah, saya tulis adjoint lah nama dia. Okay, adjoint A adalah cofactor transpose. Kita cari cofactor, ingat lagi cofactor yang rumah besar yang ada bilik-bilik-bilik. Lepas tu ada positif negatif tu, itu cofactor. Kita transposekan dia. Itu kita panggil dia sebagai adjoint.
So kita akan cari inverse bagi yang ini. Okay, dan sebenarnya untuk 2 by 2 pun kita masih lagi menggunakan formula sama. 1 over determinant times adjoint. Okay, this one is adjoint sebenarnya kalau kita kira balik. Tapi oleh sebab kita boleh buat shortcut, kita terus guna formula yang itu. Okay, so kita akan cari inverse untuk 3 by 3 matrix. Kita akan cari dulu determinant. Okay, ingat lagi macam mana cari determinant? Macam mana? Start dengan apa? satu-satu. Pilih satu minor. Yes, pilih satu minor daripada satu row. First kali kita pilih dululah kita nak buat daripada row ataupun column. So for example, macam biasa selalu orang buat adalah row 1. So kita choose row 1. Okay, lepas tu kita tutup dia punya row dan column. For 1, 2. Okay, tutup 2. Yang tinggal adalah negative 4, 0, 4, 1. Tutup 0. Okay. Sebenarnya kat belakang, bila dah 0 ni kat belakang tak tulis pun tak apa. 0, 0, 2. Okay. Lepas tu, apa kita nak letak dia punya sign? Macam mana sign untuk first row? Plus minus plus. Yes. Yes. Plus, minus, plus. Okay. Dekat depan tak letak pun tak apalah kalau positif. Okay. So, dalam ni kita kira macam biasa. AD minus BC. Okay, ni semua AD minus BC, AD minus BC. So, kita akan dapat 3, 0 minus 8 minus 2 times negative 4 minus 0 plus 0. So, kita akan dapat dia punya jawapan. Kejap ya. Okay, negative 16. Okay, negative 24 plus 8, so dapat negative 16. Itu dia punya determinant. Sekarang kita nak cari A inverse, kita dah ada determinant. So kita kena cari adjoint. Tapi sebelum cari adjoint, kita kena cari cofactor. So cofactor A. Okay, so ingat balik cofactor A tu adalah yang rumah yang besar-besar tu. Rumah besar yang ada bilik kecil-kecil tu. Okay. Sama je macam semalam. Semua orang pun cuba buat Okay, lepas tu kena ada apa? Kalau cofactor dia kena ada apa? Ada sign plus minus. Yes, ada sign. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, so macam biasa juga, kita tutup dia punya entry dia. Tutup row dan column. For example, untuk A11, tutup 3, row 3, tutup column yang dekat sini. So yang tinggal adalah 0, 4, 2, 1. Okay, next tutup 1, tutup 2. Kita akan dapat negative 4, 4, 0. Okay, lepas tu. Kita padam. 4. Okay, lepas tu tutup 0 pula. Tutup 0. So yang tinggal adalah negative 4, 0, 0, 2. Okay, saya tak tunjuk semualah. Saya tunjuk lagi satu je. So contohnya kita tutup negative 4. So tutup dia. 2, 0, 2, 1 dan seterusnya lah. Tutup setiap entry. Tutup row dan column dia. Then kita isikan nombor yang tinggal. So 3, 0, 0, 1. 3, 2, 0, 2. 2, 0, 0, 4. 3, 0, negative 4, 4. 3, 2, 4, 0. Okay, naik atas sikit. Okay, so kita pun dah kira-kira cofactor. Kira-kira kita akan dapat negative 8, negative 2, 8. 4, 3, negative 12. Negative 8, negative 6, 8. Ini baru cofactor. Okay. Lepas tu, tak siap lagi ni. Ni baru cofactor. So kita tengok balik pada formula. Untuk cari A inverse, kita perlukan adjoint. Adjoint adalah cofactor transpose. Okay, so kita akan buat adjoint. Yang terlalu bawah lah. Okay. Adjoint
A adalah transpose kepada cofactor. So transposekan ini 8, 4. Ni saya tak transpose lagi Negative 8, negative 6, 8. Transposekan dia. So kita akan dapat negative 8, 4, negative 8, negative 2, 3, negative 6, 8, negative 12, 8. Ni adalah adjoint. Okay, so kena ingat adjoint adalah cofactor transpose. Adjoint adalah cofactor transpose. So kita dah transposekan yang kita cari cofactor tadi. Okay. So dah ada adjoint, barulah kita boleh cari kita punya inverse. Therefore inverse A, okay, formula dia 1 over determinant. So 1 over determinant tadi kita dapat negative 16 darab adjoint A. So negative 8, 4, negative 8, negative 2, 3, negative 6, 8, negative 12, 8. So selesaikan, kita akan dapat 1 over 2, negative 1 over 4, 1 over 2, 1 over 8, negative 3 over 16. Dan seterusnya lah. Nak sebut panjang sangat tu. 1 over 2. Okay, so dah dapat. Inilah final answer. Okay, again formula dia adalah A inverse equals to 1 over determinant times adjoint A, dan adjoint adalah cofactor transpose. Okay, so saya kecilkan sikit supaya kita nampak the whole idea. Okay, ada soalan apa-apa? Tak ada, madam. Tak ada. Orang lain ada tak? Okey tak? Faham tak? Cepat sangat ke? Okey, madam. Okey So ni just cari cofactor je. Cari cofactor macam semalam kita buat. Kita transposekan dia, masuk je dalam formula. Yang penting kena ingat formula. A inverse adalah 1 over determinant time adjoint A. Okay, so dua contoh ini adalah mencari inverse by using adjoint method. So next, we will find inverse using properties. Okay, this one adalah contoh untuk using, tulis dulu, inverse using properties. Okay, so untuk using properties ni selalunya dia akan ada dua matrix yang kita akan darabkan. Okay, dekat sini bila soalan kata using properties ataupun apa, kena guna yang tu. Kita tak boleh nak guna adjoint method pun. So given A and B seperti itu, find AB and hence deduce A inverse. So what we need to do first is to find matrix A darab matrix B. So 3, 3, 9, 6, negative 3, 3. Okay, ni matrix A. Negative 1, negative 1, 4, negative 1, negative 2, 5, 1, 1, negative 3. Okay, so darabkan seperti biasa. Tak kisahlah nak buat cara tika ke, nak buat cara biasa ke. Asalkan row darab dengan dia punya column. Every row darab every column. Okay, dan kita akan dapat 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Perlu tunjuk ke macam mana nak dapatkan 300 tu? Tak perlu. Tak. Okay. Okay. So AB equals to benda ni. Dan selalunya dikira macam hint lah juga nak tahu kita darab betul ke tak. Kalau soalan tu, selalunya kalau soalan inverse, dia suruh darab. Lepas tu deduce A inverse daripada benda ni. Hasil darab AB mesti dapat dalam bentuk 30000 ni. Okey, dan 3000 ni kita boleh tulis dia sebagai 3 times 00 ni, 1000100001. Penat dah sebut ni. Okey, kita boleh keluarkan 3 dan kita boleh tulis dia sebagai this one. Kita panggil dia sebagai apa ni? 100 ni.
identity. So, kita dapat AB equals to 3I. Matrix identity. Okay. So, kita dah kira AB. Lepas tu dia kata, hence deduce A inverse. Maksudnya, we need to find A inverse from AB equals to 3I. Okay. Kita nak cari A inverse. Tapi dalam apa yang kita dah cari tadi, tak ada pun A inverse-nya. Tak ada perkataan huruf A inverse. So kita sendiri yang kena wujudkan A inverse. Wujudkan means kita akan darabkan A inverse both side. Untuk left hand side dan juga right hand side. Okay, satu lagi. Since matrix ni dia sangat mementingkan kedudukan. So kalau dekat sebelah left hand side kita letak dekat depan. Dekat right hand side pun kita kena letak dekat depan. Okay, sebab matrix sangat mementingkan kedudukan. Okay, tadi kita cakap kita nak cari A inverse. So kita kena wujudkan A inverse dalam ni. Maksudnya kita akan darabkan dengan A inverse. Okay. So bila kita nak darabkan A inverse, kita mesti darab sebelah kembar dia. So kan kita ada AB. So kembar dia adalah A tu. Kita darabkan A inverse sebelah kembar dia. So kalau dekat sini kita letak dekat depan. Dekat right hand side pun kita kena letak dekat depan. Okay, contohnya lah Ni contoh lain. Okay, kita ada AB equals to 5I. Dia suruh cari B inverse. Sama juga, kita akan darabkan B inverse. Tapi kita kena letak dia dekat sebelah kembar dia. So AB, B inverse ni kita letak dekat belakang. Dekat sebelah kembar dia. So kalau dekat left hand side kita letak dekat belakang. Dekat right hand side pun kita kena letak dekat belakang. Kedudukan ni mesti sama. Okay, sebab ini adalah matrix. Sebab kita tahu bila darab, A times B tak sama dengan B times A. So kedudukan sangat penting. Okay, so ini contoh lain So kita patah balik kepada A inverse kita. Okay. A inverse times A. Apa akan jadi kalau kembar dia jumpa kembar dia? A inverse times A. Yes, dia akan jadi identity. Okay. So A inverse darab A, dia akan jadi identity IB. So dia akan jadi, sekejap saya tulis dekat sini. Any matrix darabkan dengan dia punya inverse akan jadi I. Sama juga lah. A inverse pun akan jadi I. Okay, lepas tu dekat right hand side kita ada 3. 3 ni kita boleh letak dekat depan. Yang tu kita boleh pindah. Kalau kita ada constant kita boleh pindahkan sesuka hati. Tapi kalau matrices kita tak boleh sesuka hati. Okay, lepas tu asalnya macam ni. Tapi since kita tahu any matrix darabkan dengan I, kita akan dapat matrix tu balik. So, I ni kita tak perlu tulis. So, dia jadi macam tu je. Okay, then kita ada 3A inverse equals to IB. IB ni pun sama. I dekat sini tak payah tulis. Sebab any matrix darab dengan I, kita boleh abaikan I tu. Okay, then kita nak cari A inverse. Kita bawa 3 ke sebelah sana. So 1/3 times B. So what is matrix B? Masukkan terus matrix B. Mana tadi? -1, -1, 4. -1, -2, 5. 1, 1, -3. Nah, terus masuk je. Yang penting dapatkan dia macam dia punya formula tu. Then terus masukkan. Then kita akan dapat final answer. -1/3. -1/3, 4/3, -1/3, -2/3 dan seterusnya. Penat nak cakap banyak kali. Okay. So, this is our A inverse. Okay ke setakat ni? Senyap je semua orang hari ni, kenapa? Okay, madam. Okay. Madam. Orang lain? Orang yang sama je okay ni? Okay, madam. Okay je, madam. Okay. So, kalau okay saya teruskan. So, kita dah tengok 2 contoh. Tak ada dah kan contoh rasa ni? Tak ada. So, 3 contoh actually. Okay, madam cuma penat sikit. Okay. Kita akan cuba cepat sikit Okay, so apa yang kita tengok tadi. Kita cari inverse menggunakan adjoint. Formula dia adalah 1. Saya memang akan suka ulang banyak kali supaya ingat.
So 1 over determinant times adjoint. Adjoint tadi apa? Cofactor transpose. Yes, thank you Adibah. Adibah aja ada dekat sini. Cofactor transpose. Okay. Saya ada. Ya, ya. Okay. Next adalah properties. Properties yang tadi kita kena darab. Okay. Bila kita darab mesti dia wujud dalam bentuk II. So nanti bila kita ada dalam bentuk II tu, kita akan darabkan dengan apa yang soalan minta. Kalau soalan minta A inverse, kita akan darabkan A inverse sebelah kembar dia. Kalau soalan minta B inverse, kita akan darabkan B inverse pada sebelah kembar dia. Kenapa kena darab dengan kembar dia? Supaya dia jadi identity. Okay, so itu adalah inverse. ERO nanti, kita tengok nanti. Ataupun mungkin kita tengok lepas korang dah tengok video lecture. Semua orang dah tengok video lecture ke? Tengok keadaan dulu. Okay, so next kita tengok pada soalan tutur. Okay. This one ke? Yes, this one. Okay. Soalan saya, kalau siapa yang tengok video semalam yang saya buat, saya letak soalan tambahan tu dia mesti perasan. Apa syarat untuk inverse exist? Apa syarat untuk inverse exist? Kalau siapa tengok video saya semalam, dia tahu apa yang saya cakap ni. Soalan nombor 6 tu, soalan atas ni je. Apa dia? Tu cara nak uji apa syarat untuk inverse exist? Cepat belik. Alamak, soalan nombor 6 apa dia tak tahu dah. Soalan number, yes, this one. Saya dah bincangkan dalam soalan 6B yang saya letakkan dalam video semalam. Syarat untuk inverse exist, determinant cannot be zero. Determinant mesti ada value. Okay? So, tu je syarat dia sebenarnya. Sebab kalau determinant kita zero, kita akan bila kita masukkan dalam formula, dia akan jadi 1 over 0. Mana boleh 1 over 0? Okay? So, syarat untuk inverse exist adalah determinant cannot be zero. Mesti ada value. Any value. As long as bukan zero. Okay. So, kita tengok question number 7. We have matrix A and matrix B. Find C when A, so we have A equals to B, C, B inverse. Okay, so kita nak cari C sama dengan apa-apa. Tapi, cuba tengok. C ni, di apa yang kita panggil? Diapit oleh B and B inverse. So, kita kena hilangkan B and B inverse supaya tinggal C je dekat situ. Okay, so first kali cuba tengok pada B ni. Macam mana kita nak hilangkan B ni? Kita nak kena darabkan dengan apa untuk hilangkan B? Nak darab dengan apa tu? Supaya kita ada B tu kita boleh hilangkan. Identity. Identity ke? Kalau identity, kita darabkan dengan B, dia akan B dapat B inverse inverse. balik. Yes, kita kena darabkan dengan kembar dia. Sebab bila kita darabkan dengan kembar dia, B inverse, kita akan jadi I. I kan kita boleh hilangkan. Okay. So, okay, thank you for trying. Betul, thank you for trying tu Dan siapa yang jawab B inverse tu betul. So, kita nak hilangkan B dekat depan, kita akan darabkan B inverse dekat depan dia. So, B inverse, B, C, B inverse. So, bila kita dah tambahkan B inverse dekat depan, untuk sebelah sini pun kita akan letak B inverse dekat depan. Okay? Wahid okay? Okay. Okay. So, bila kita darabkan dengan dia punya kembar, baru kita boleh wujudkan I. So, I kan dia macam satu. So, B inverse A equals to I C B inverse. Ni kita tukar dah dia. Lepas tu, I tu boleh hilangkan ke tak? Boleh. Boleh.
Yes, boleh hilangkan sebab any metrik darabkan dengan I, kita boleh hilangkan terus I tu. Okay, so B inverse A sama dengan C B inverse. Okay, sekarang kita belum selesai lagi sebab kita nak tinggalkan C je. So kita kena hilangkan B inverse. Nak darabkan dengan apa pula dekat tepi B inverse tu? B. Yes. Yes, betul. Darabkan dengan B. Darabkan dengan kembar dia. So dekat sini kita darab B. Kalau dekat sebelah right hand side kita letak B dekat hujung. Dekat left hand side pun kita kena letak B dekat hujung. Kedudukan dia mesti sama. This one. So yang tinggal adalah B inverse AB equals to C B inverse times B equals to I. Then matrix C times I, dia akan jadi C balik. So C equals to B inverse AB. So to find C, kita akan darabkan B inverse A dan B. Betul ke ni? Sekejap Ni mengajar je ni. Betul dah. Okay. So, sekarang ni kita dah ada A, kita dah ada B. Yang kita belum ada adalah B inverse. So, kita kena cari dulu B inverse. 104 negative 1. So, B inverse. Okay, macam mana cari B inverse? Formula dia apa tadi kita dah buat? 1 over apa? Determinant B. 1 over determinant. Yes, 1 over determinant. Macam mana nak cari determinant 2 by 2? AD tolak BC. Yes, AD minus BC. Okay, lepas tu kita akan darabkan dengan bracket tu. Bracket tu macam mana susunan dia, ingat lagi tak? D negative B. negative B Negative C A. negative C A. Okay, very good. Thank you. So B inverse, so kita pun carilah AD 1 negative 1 minus BC. So kita darabkan dengan D negative B negative C A. So D negative B negative C A. So kita akan dapat B inverse sama dengan 1, 4, 0, negative 1. Okay, sebab determinant kita dapat negative 1. So 1 over negative 1 darabkan, so dapat macam ni. Okay, so dah ada B inverse. So C, kita akan darabkan dengan B inverse. So 1, 4, 0, negative 1. Masukkan matrix A. 3, 5, 1, 2. Masukkan matrix B. 1, 4, 0, negative 1. 1, 4, 0, negative 1. Sama B inverse dengan B. Sama, terperasan saya. Okay, so kita pun darablah satu-satu matrix. Tak kisah nak darabkan yang ini dulu pun boleh. Nak darabkan ni dengan ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan langkau pergi ambil yang ini darab dengan ini terus, tak boleh. Dia kena ikut kedudukan dia tu. Okay, so contohnya kita darab dekat depan dulu. So kita selesaikan yang ini. Saya tunjuk dekat tepi. Okay, 140 negative 1 darab 3152. Kita dapat ini 7, 13 negative 1 negative 2. Okay, 7, 13 lah. 13 negative 1 negative 2. Okay, lepas tu kita pun darabkan balik dengan 140 negative 1. Yang ni pun sama, saya buat darab cara tika. Okay, so ini darab ini tambah, jalan kira kena tunjuk juga ke madam kalau pakai kalkulator terus. Dia macam ni, dia ikut pada waktu ni. Kalau dari segi exam marking dia bergantung kepada skema pada waktu tu, pada permarkahan waktu tu. Kadang-kadang dalam working dia suruh, dia ada markah untuk tunjuk working. Kadang-kadang dia tak ada markah. So untuk selamat tunjuk je. Sebab working, markah untuk working bergantung kepada hari kejadian. Gitu. Okay, nak selamat tunjuk je. Okay, tapi kod-kod lah nanti, kod-kod lah exam nanti, exam final nanti subjektif. Lepas tu kod-kod lah macam tak sempat cukup masa ke apa benda. Kalau ni kalau saya cakap dari segi tak cukup masa tau. Macam kalau tak sempat nak tunjuk jalan kira, especially 3 by 3 matrix,
tak apa je kalau terus nak tunjuk jawapan guna kalkulator. Sebab kadang-kadang kalau dia tolak pun dia tolak 1-2 markah je lah. Gitu. Kalau tak sempat tak apa. Kalau sempat tunjuk je working dia sebab tak boleh nak predict pun orang nak tanda macam mana, ikut suka dia je. Okay, so darabkan. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 7, 15 negatif, kenapa merah? So 7, 15, -1, -2. Okay, so dapat C. So untuk soalan ni sebenarnya saya bukan nak fokus kepada darab matrices. Saya nak fokuskan macam mana from this equation kita boleh wujudkan C. Okay, jadikan C semata-mata dekat situ. So macam tadi kita dah cakap, kalau kita nak hilangkan dia punya matrix tu, yang kita tak nak tu, kita kena darabkan dengan dia punya inverse so that kita boleh wujudkan identity. Okay, so nampak idea dekat situ? So, itu cara dia. Okay, saya rasa saya tunjuk. Ya saya, ya. Untuk yang matikan B dengan B inverse tu, boleh ke kita serentak? Boleh ke kita apa? Macam darab serentak terus, matikan B yang depan dengan yang belakang tu sekali. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Saya tunjuk satu-satu sebab ini macam baru first example kan. Tapi boleh je. Kalau dah cekap nanti boleh je nak buat sekaligus terus. Tak ada masalah pun. Okay, dengan syarat kedudukan dia kena betul lah. Kiri dan kanan, left hand side, right hand side tu kena betul kedudukan dia kalau kita darab serentak. Okay? Okay Adiba? Okay, madam. Okay. So, question 8. Okay, sekarang kita tengok pada question 8. We have non-singular matrix X. So, that is X. So, show that X square minus X equals to Ki for some integer K. So, ini biasa sahaja. Okay, X square minus X equals to apa benda? So, kita masukkan 3, 2, -4. 1, 4, 2, -3, 3, -1. Okay, darabkan X. Maksudnya X tu 2 kali kita buat. 1, 4, 2, -3, 3, -1. Minus X. Tak cukup dah ni ruang ni. 3, 2, 4. 1, 4, 2. -3, 3, -1. Okay, so kita pun kira this one darab macam biasa. Okay, darab cara tika tu saya tak tunjuk dah. Okay, saya tak tunjuk dah sebab ingat hari ni fokus kita adalah untuk belajar pasal inverse. So, siapa yang ada masalah lagi nak darab matrices, tolonglah PM saya. Okay, so kita pun kira kita akan dapat 23, 1, -3. Tulislah semua-semuanya. Tak larang dah sebut dah. Matrices tu lah penat dia nak sebut macam banyak sangat number dia tu. Okay. Minus X tadi. 3, 2, 4 dan semuanya. 3, 3, -1. So akan dapat jawapan 20, 0, 20. 20, 0, 0. 0, 20, 0. 0, 0, 20. Madam, Ya, bukan saya. tolak 4. Apakah? Yang 3, 1 tu -4. Mana soalan dia? Oh, -4 kat bawah dia. Yang tu ke? Sini yes. Okay, itu ke? Itu ke? Siapa yang cakap tadi? Tak dan tengok muka ni. Adibah. Okay. So, kita So, dapat 20, 0, 20, dah, semuanya. Ini kita panggil dia sebagai apa? Identity apa? Apa dia punya constant dekat depan tu? Identity. Yes, 20i. Identity adalah 100010. Kalau dia 20, nombor dia 20 bukan 1, kita panggil dia sebagai 20i. Okay, kalau 100010 baru kita panggil dia sebagai identity. Okay, so we have x square minus x equals to 20i. Serius lah ruang dia besar ni je. Okay. So, kita dah jawab soalan A. Hence, show that x square equals to 1 over 20 x minus 1. Where itu. Okay. So, apa yang kita akan buat sekarang? Mana soalan dia tadi? Sini. Kita nak wujudkan ini daripada apa yang kita ada. So, kita nak jadikan dia
X inverse equals to 1 over 20 X minus I. So, macam biasalah. Kita nak wujudkan X inverse tak ada dalam equation kita. So, maksudnya kita akan darabkan X inverse pada kita punya equation. Saya darabkan X inverse dekat depan. Saya tukar X square kepada X darab X. Ini pun sama kita darabkan dengan X inverse. 20 X inverse I. Okay. Ini semua yang kita dah darabkan. Okay. Lepas tu, seperti biasa, X inverse times X kita dapat apa? Identity. Yes, I. Identity X. So, X inverse darab X pun sama dapat identity. So, I. Okay. Minus 20, minus pula. Equals to 20 X inverse. Okay. Lepas tu soalan nak X inverse. So, kita akan bawakan 20 ni. Bawa ke sebelah lagi satu. So, dia akan jadi X inverse equals to 1 over 20. This one, I darab X akan jadi X sahaja. X minus I. Okay, so shown. Lepas tu kita pun cari X inverse dekat sini . So X inverse equals to 1 over 20. Lepas tu masukkan X kita. 3, 2, negative 4. 1, 4, 2. Negative 3, 3, negative 1 minus, sekejap kurungan besar kurungan besar minus identity 1000100001. Okay, so selesaikan dalam bracket ini dulu, then baru darabkan dengan 1 over 20. So kita akan dapat X inverse equals to seperti itu. Saya salin je terus . 1 over 5, 1 over 20, 3 over 20, 1 over 10. Korang janganlah senyap sangat tau. Saya macam saya tengah record video je. Ada ke tak orang kat situ tu? Ada. Ada. Okay, lepas tu kalau tak faham ke cepat sangat ke, tolonglah interrupt . Okay, so kita dah dapat X inverse. Okay, so faham macam mana nak guna properties? Kalau benda tu tak wujud, for example, in our equation we don't have X inverse, so we need to multiply X inverse both side so that kita boleh dapat identity. Okay, bila dapat identity dia hilang, then kita yang tinggal adalah X inverse. Okay, so kita dah cari X inverse. Now moving to question C. So, the matrix Y has Y inverse seperti ini. So, this is Y inverse. Without finding Y, determine XY inverse. So, kita nak cari XY inverse without finding Y. Tanpa cari Y. Okay. So, ini soalan dia tadi. Okay, soalan saya untuk korang. XY inverse equals to apa? Ada properties dia. Y inverse times X inverse. Yes, Y inverse times X inverse. Dia mesti terbalik. Sama juga macam transpose. XY transpose, Y transpose times X transpose. So sama juga Y apa ni? XY inverse equals to Y inverse X inverse. So we have Y. So 60, 0, 0, 0, 0, 2, 0, negative 10, 0. Darabkan dengan Y inverse. X inverse. So X inverse kita dah cari tadi yang dekat depan tadi tu. Yang dekat atas tadi tu. Kita pun masukkanlah 1 over 20. Semuanya lah. Penat dah. Semua orang lapar ke? Dah breakfast ke belum tadi? Belum. Belum. Okay. Nak habis dah ni. Belum. Okay. Kejap lagi kita boleh pergi makan . Okay, so kita pun dah selesaikan. Ini pun sama juga. Saya tak tunjuk cara darab. Korang kena juga cuba darab tu. Okay. Jangan terlalu bergantung kepada kalkulator.
Jangan salin saja. Kena buat juga. So we have 6, 3, negative 9, 2, negative 1, 1, 2, 3, 3. Dah siap. So untuk soalan ni, kita tekankan kepada properties XY inverse equals to Y inverse X inverse. Penat dah saya. Okay. So hari ni kita belajar apa Saya dah habis lah. Exercise. Okay, inverse. Ada apa dengan inverse? Ada berapa cara nak cari inverse? 3. 3. Apa dia? Adjoin. Properties. Adjoin properties ERO. ERO tu nanti kita tengok balik lah. What is ERO? Okay, formula adjoin. 1 over determinant 1 over determinant. Yes, darab. kali adjoin. Kali adjoin. Okay, betul. So adjoin sama dengan cofactor transpose. Dan hari ni juga kita banyak main dengan properties. Okay, contohnya macam yang kita buat dekat soalan atas tadi. Okay. Kalau kita nak hilangkan number yang baiknya Sufyan. Kalau kita nak hilangkan huruf yang kita tak nak tu, for example, for this question, kita nak C je. Kita tak nak B dan B inverse, so kita nak hilangkan dia, kita akan darabkan dengan dia punya kembar dia. Dia punya inverse dia. So that kita akan dapat I. Question 9. If P square equals to P and P inverse exists, find the inverse of P and show that 1 plus P cube equals to I plus 7P. So, from this question, we have P square equals to P. So, kita kena buat something dengan this equation untuk wujudkan P inverse. So, kalau tengok pada P square equals to P, we don't have this one. So, bila kita tak ada P inverse, kita kena wujudkan P inverse. Maksudnya kita kena darabkan P inverse dalam equation yang kita ada. So, for example, kita darabkan P inverse dekat depan. Okay. Sebelum tu kita kena tahu dulu, P square equals to P times P. Okay. Then, okay, ni kita tak boleh bawa sesuka hati P tu pindah ke mana-mana sebab ini adalah matrices. So, kita darabkan P inverse dekat depan. So, dekat sini pun kita darab dekat depan. Dia mesti sama. Kalau dekat left hand side dekat depan, dekat right hand side pun kena dekat depan. So, we have P inverse PP equals to P inverse P. So, kat sini kita kena tahu, if the matrix darabkan dengan dia punya inverse, kita akan dapat I. So, ini pun sama. Kita dapat I. So, yang tinggal adalah IP equals to I. Okay, untuk left hand side, I dia tak tulis pun tak apa sebab any matrix darabkan dengan I akan dapat matrix tu balik. Okay, then kita nak wujudkan P inverse. So, kita wujudkan P inverse, kita darabkan lagi sekali P inverse. So, P inverse, nak darab kat depan pun boleh, nak darab dekat belakang pun boleh. Cuma kalau left hand side darab kat depan, dekat right hand side pun kena darab kat depan. Macam tu. So, we have P inverse P equals to P inverse I. So, again, P inverse P, if the matrix darabkan dengan dia punya inverse, kita akan dapat I. So, I equals to P inverse I. Okay. Lepas tu, I untuk right hand side ni kita boleh hilangkan terus sebab kita any matrix darabkan dengan I akan dapat matrix tu balik. So, we have P inverse equals to I. Okay. So, bolehlah nak tulis I tu sama dengan apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tapi untuk soalan ni sebenarnya kalau nak tinggalkan P inverse equals to I sahaja pun boleh sebab soalan ni dia tak define pun P is 3 by 3 matrix ataupun 2 by 2 matrix. So, by right nak tinggal macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, kita dah cari P inverse. Then show that I plus P cube is equal to the right hand side. So, kita kena tahu dekat sini, I plus P cube is equals to I plus P. I plus P. This is I. I plus P sebanyak 3 kali. Okay. So, kita akan expand one by one. So, selalunya kita expand yang belakang tapi tak ada masalah pun. Nak expand yang depan. So, expand belakang ataupun I plus P times I plus P will get I square plus 2IP plus P square. Okay, then I plus P. So, I square equals to I.
2IP equals to 2P, sorry. Okay, plus P square. Okay, ni satu benda. I square equals to I. Okay, then kita expand lagi sekali. So, we'll get I square plus 2IP plus IP square plus PI plus 2PP plus P cube. Okay, so I square equals to I, 2IP, 2P, IP square, P square, plus PI, P, 2P square, 2PP, 2P square, then we have P cube. Okay, boleh simplify lagi. So, we have I plus 3P, okay, 2P, P, plus P square plus 2P, 3P square plus P cube. Okay, lepas tu, apa lagi yang kita ada? Okay, daripada soalan kita ada P square equals to P. So, I plus 3P plus 3P, okay, sebab P square equals to P from this question. Ni kita highlightkan terus. Okay, lepas tu plus P cube kita boleh pecahkan kepada P square times P. Lepas tu, boleh kecilkan lagi ni. I plus 6P plus P square P times P. Okay, again P square equals to P. Okay, so I plus 6P plus P square. Okay, sebab ni P square equals to P. Then again I plus 6P plus P. So I plus 7P. So shown. So untuk soalan ni apa yang kita perlu buat, kita akan expand. Then we change I square equals to I. Lepas tu dekat sini kita gunakan P square equals to P from question. Okay, dan juga kena alert satu lagi, any matrix multiply with I akan dapat matrix tu balik. Okay, for example, PI equals to P. Okay, so done for question 9.